Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udall أو أزل أو أزال أو أظلم أو أظلم أو أجهل ويجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun wa syara'itus salati qabla dukhuli fiha khamsatu asya'a. Taharatul a'dha'i minal hadathi wa najas wa satrul awrati bilibasin tahirin wal wuqufu ala makanin tahirin wal ilmu bi dukhulil waqti wastiqbalu al-qiblah. Faslun wa syara'itus salati qabla dukhulu fiha khamsatu asya'. Fasal dan syarat-syarat solat, yakni syarat-syarat sah solat. Itu dalam hasyiah pun kata muhasyi faslun ay hadza faslun fi syuruti sihhatis solat. Ini fasal pada menyatakan syarat-syarat sah solat. Jadi fasal ni dibuat untuk menyatakan syarat-syarat sah solat. Wa syara'itus salati qabla dukhulu fiha khamsatu asya'. Dan syarat-syarat sah solat sebelum masuk di dalam solat lima perkara. Dan 5 perkara ni berdasarkan apa yang disebut oleh musannif, yakni al-adadu la mafhumalah. Adat tersebut tidak ada mafhum baginya. Kalau ada mafhum 5, maknanya selain daripada 5 tak ada lah kalau mafhum dia. Tapi mafhum ni tak ada. Maksudnya tidak terbatas kepada 5 ni sahaja. 5 ni berdasarkan apa yang disebut oleh musannif. Ni faham? Itu maksud al-adat la mafhumalahu. Tengoklah Syiah pun ada sebutlah al-adat la mafhumalahu. Maknanya tidak terhad 5 perkara. Syarat-syarat sah solat tu tidak terhad kepada 5 perkara. Cuma 5 perkara ni apa yang disebut oleh musannif. Lepas tu kalau nak lebih lagi, sedangkan lebih lagi buat kitab sendiri, tulis buat lagi lebih daripada 5. Yang musannif dalam kitab dia, matan dia buat 5 perkara. Dia sebut 5 perkara. Baik. Adapun syarat wujub solat, maka syarat wujub solat telah terdahulu, telah disebut dah pada fasal yang lepas. Pada selepas musannif rahimahullah sebutkan tentang masa solat, masa-masa solat. Lepas tu buat satu fasal, dia sebut pula syarat-syarat wajib solat. Kan? Dia sebut 3, lepas tu kita tambah lagi 3. Ingat tak?
pada syarat. Nah, Mirul. Syarat wajib solat. Ada apa? Sebut itu. Ha? Apa? Naik ke sini. Apa? Nah. Nah. Dah apa, men? Ha? Ha? 3. Betul kita tambah apa? Kita tambah apa? 3. Betul? Semuanya ada 6. Apa dia, men? Ada tu. Kita tengok kita tu. Tapi apa dia ni? Syarat wajib solat 6. Biarlah, nama tak 6. Itu jumlah dia 6. Apa dia satu-satu tu? Mana? Islam. Islam satu. Lagi. Yang kedua balik. 3 akal. 4 Puluh dakwah. Apa dakwah? 5 Apa ni? Salimatul hawas. Okey. Salimatul hawas. Salamatul hawas. Salamatul hawas. Apa ni, selamat atau sejahtera macam indera. Maksudnya apa ni, mata dan telinga lah, pendengar dan terlihat. Satu lagi. Nan. Satu lagi Nan. Suci pada haid dan nifas. Asantum. Jadi tu 6 tu syurut wujubi as-salah. Di sini syurut sihhati solat, syarat sah solat. Tu kata Muhasyi tu dalam hasyiah, faslun ay hadza faslun fi syurut sihhati solat. Wa amma syurutu wujubiha faqad taqaddamat fil fasli sabiq. Adapun syarat-syarat wajibnya, wajib solat, maka telah terdahulu pada fasal yang lepas. Wala yakhfa annahu yata'allaqu bis-shalah syurutun wa arkanun wa ab'adun wa hay'at. Ni kita sebut dah, kita bagi tu, kita buat tasjil kan. Jadi tak sembunyilah. Maknanya jelaslah bagi kamu ni bahwasanya apa ni, solat ni berkait dengan dia empat perkara, iaitu syarat, rukun, ab'ad, hay'at. Dan syurut bagi 2. Ada syarat wujub, ada syarat sihah. Syarat wujub dah lepas dah. Sekarang ni syarat sihah. Nanti dia nak bahaskan pula arkan. Lepas habis ni dia akan bahaskan pula rukun-rukun solat. Sebahagian kitab dia dahulukan rukun-rukun solat, barulah dia sebut syarat. Seperti contohnya dalam Zubat. Dia sebut dulu rukun kerana melihat pada rukun tu maksud. Faham? Dan dia takhirkan syarat sah solat. Setengah kitab dia sebut dulu syarat-syarat sah solat, seperti kitab ni. Barulah dia sebut pula rukun-rukun solat. Kerana melihat kepada apa ni, sahnya solat tu tergantung ataupun terhenti di atas adanya syarat-syarat ni. Maka disebut dulu supaya kita cakna dan juga bagi ihtimam kita dengan perkara-perkara yang akan disebutkan. Jadi solat berkait dengan yang empat perkara ni lah. 4 perkara besar ni: syurut, arkan, ab'ad dan juga hayat. Lepas tu farsyartu ma wajaba wastamarra. Secara mudahnya, syarat tu apa yang wajib dan dia berterusan. Ma wajaba dan juga dia wastamarra. Kalau rukun ma wajaba wan qata'a. Kan syarat nak solat kena ada syarat dia apa? Suci daripada hadas dan suci daripada najas. Dan suci itu
Suci tu sebelum solat dah kena ada dah. Faham tak? Sebelum solat dah kena ada, masuk dalam solat kena ada suci sampailah habis solat. Jadi dia wajib dan dia berterusan. Ma wajaba wastamarra. Sama juga hadap kiblat. Nak solat awal-awal itu kita dah hadap kiblat dah. Lepas tu hadap kiblat tu kena berterusan ke ataupun tak berterusan? Dia berterusan. Ma wajaba wastamarra. Tutup aurat pun sama juga. Berterusan kena bertutup aurat. Kalau terbuka aurat dalam solat, batal solat. Jadi ma wajaba wastamarra. Berbeza dengan rukun. Rukun ma wajaba wan qata'a. Rukun Al-Fatihah. Habis Al-Fatihah habis ya. Lepas tu kita berpindah kepada rukuk. Rukuk habis, kita berpindah kepada i'tidal. Habis dah inqata' dah. Dah tadi dah selesai Fatihah, lepas tu kita berpindah pada rukuk, selesai rukuk kita berpindah pada i'tidal, selesai i'tidal kita berpindah kepada sujud. Duduk atau sujud. Jadi dia terputus-putus. Inqata'a. Dia tak macam tadi menghadap kiblat berterusan daripada awal sampai akhir. Ada taharah daripada awal sampai akhir. Itu maksud dia ma wajaba wan qata'a. Sebab dia bukan berterusan kita sujud, bukan berterusan kita qiyam, bukan berterusan kita rukuk, bukan berterusan juga kita i'tidal dan seterusnya. Itu selepas syatu ma wajaba wastamarra wa in syi'ta qulta ma qarana kulla mu'tabarin siwahu. Musawwa siwahu. Itu tinggal apa yang menyertai tiap-tiap yang diiktibarkan selain daripadanya. Wa ruknu ma wajaba wan qata'a. Syarat patu rukun, patu wal ba'du ma kana sunnatan. Dan juga ba'd dia nak terangkan satu-satu dia syarat, rukun, ab'ad, hayat. Wal ba'du ma kana sunnatan wa tuliba jabruhu bi sujudis sahwi. Dan ba'ad tu adalah apa yang adalah ia sunnah dan dituntut gantinya. Ganti sunnah tu lah. Makana sunnatan, apa yang ianya sunat, dan dituntut gantinya, ganti apa yang ia sunat tu dengan sujud sahwi. Disebabkan kita tinggalkan dia, disunatkan ganti dia dengan sujud sahwi. Dia faham? Itu sunat ab'ad. Dia punya mufrad dia ba'dun tu. Cuma kita kalau kata sunat ba'dun tak kenal lah. Kecuali orang yang mengaji dia tahulah. Tapi kalau biasanya kalau masyarakat ni dia akan tahu, dia kenal dengan lafaz jamak dia sunat ab'ad. Sama macam ratibah dengan rawatib. Kalau kita kata sunat ratibah mungkin orang tak apa tahu ingat, tapi kalau sunat rawatib dia pun tahu. Dia pun kenal yang tu, kenal yang jamak. Di mufrad dia jamak dia ab'ad. Jadi itu sunat ba'ad ataupun kita sunat ab'ad. Dia sunat dan bila kita tinggalkan dia, disunat untuk kita gantikan dia, kita jabar dia, tampung dia dengan sujud sahwi. Wal hay'atu ma kana sunnatan wa lam yutlab jabruhu bihi. Dan hay'ah apa yang ianya sunat dan tidak dituntut kita tampungnya dengan sebab kita tinggal, tak dituntut sujud dengan sujud sahwi. Itulah beza antara sunat ab'ad dan juga sunat hay'at. Kedua-duanya sunat, cuma sunat ab'ad bila kita tinggal disunatkan sujud sahwi, sunat hay'at bila kita tinggal tak disunatkan sujud sahwi. Waqad syubbihatis salatu bi insan. Dan sungguh telah ditashbihkan, diumpamakan solat itu dengan manusia. Faruknu ka ra'sihi, maka rukun itu seperti kepalanya manusia. Wa syartu ka hayatihi, dan syarat itu seperti hidupnya manusia.
wal ba'du ka'adha'ihi, ataupun seperti nyawa dia. Jadi kalau tak ada syarat, tak nyawa lah, faham? Kira solat tu mati. Rukun tak ada kepala. Wal ba'du ka'adha'ihi, dan sunat ab'ad tu seperti anggota-anggota dia, kaki, tangan dia. Jadi kalau tak buat ab'ad ni, seolah-olah solat tu cacat, faham? Ada seolah apa, satu kepala ada, hidup pun hidup, tapi tangan tak ada, kaki tak ada. Wal hay'ah ka sya'rihi alladhi apa ni yatazayyanu bihi, dan hay'ah tu pula seperti rambut dia, seperti rambut yang dia zina, berhias dengannya. Seperti rambut yang ia berhias dengannya. Jadi hay'ah tak ada, seperti tak ada benda yang dia berhias dengannya. Tak ada, tu macam tak ada rambut. Kasya'rihi alladhi yatazayyanu bihi. Mudahnya orang kata tak sempurna lah, maknanya tak, orang kata tidak ada perhiasan bila tak ada hay'ah. Sujud sahwi ada, rukun ada, syarat ada, sunat ab'ad pun ada. Okey, semua cantik, elok, dia punya tangan, kaki semua elok, tapi perhiasan-perhiasan tak ada. Kalau tidak ada hay'ah, nanti kita akan tengoklah sunat hay'at, sunat ab'ad, dia akan sebut nanti. Kasya'rihi alladhi yatazayyanu bihi. Jadi kena cakna lah benda-benda ni, tambah-tambah lagi sunat tu. Walaupun sunat, itu yang kita nak buat, tu tujuan kita mengaji. Tujuan kita mengaji untuk kita beramal. Wa innama qaddama syuruta ala ghairiha. Kenapa dia takdimkan syurut? Sudah ada soal. Kenapa ditakdimkan syurut? Muallif ataupun musannif takdimkan syurut atas lain syurut. Maknanya ditakdimkan syurut ke atas rukun, ditakdimkan syurut ke atas ab'ad, ditakdimkan syurut ke atas ayat yang akan disebut nanti selepas ni. Kenapa ditakdimkan? Wa innama qaddama syuruta ala ghairiha, ala ghairi syurut lil ihtimami biha. Kerana ihtimam, kerana ambil berat ataupun ambil cakna dengan syurut ni. Kerana nak mengambil cakna dengan syurut. Kenapa nak ambil cakna dengan dia? Fa innaha, kerana sungguhnya syurut-syurut ni tatawaqqafu sihhatus solati alaiha, kerana terhenti ataupun tergantungnya sah solat tu atas syarat-syarat. Maknanya tak ada syarat-syarat, tak sahlah solat. Tatawaqqafu sihhatis solati alaiha min awwali solat ila akhiriha, sehinggalah akhir solat. Jadi terhentinya ataupun tergantungnya sah solat tu atas syarat daripada awal solat sampai akhir solat. Syarat tu mesti kena ada daripada awal sampai akhir. Wa ba'duhum, dan sebagian ulama qaddamal arkana, sebagian ulama dia mendahulukan rukun dengan makna dia sebut rukun dulu baru sebut syarat. Sebab apa? Nazaran likauniha, kerana melihat keadaan rukun tu likaunihal maksuda, kerana melihat keadaan rukun-rukun tu adalah maksud yang asli, yang asal. Berarti solat tu inilah, itulah maksud dia. Yang lain tu supaya nak bagi sah solat tersebut. Ada bab dia selalu sebut apa, kalau rukun dengan syarat ni, kata rukun macam berah dengan air. Itu memang benda hakikat sesuatu. Nak jadi sesuatu tu mesti kena ada berah dan air. Adapun syarat dia bekah, elektrik apa semua tu, itu syarat lah. Faham? Jadi kalau dah tak ada elektrik ataupun tak ada api, tak jadi ya rukun tu, mahiyah hakikat satu benda tu. Walaupun kita dah ada berah, ada air, tapi syarat tak ada, tak jadi ya juga hakikat sesuatu tu. Maknanya rukun ni benda, diri benda tu, hakikat sesuatu. Syarat ni benda luar. Faham tak? Dia terkeluar daripada hakikat, tapi kita perlukan dia.
terperlukan dia untuk terjadinya hakikat sesuatu itu. Kemudian kata syarah wasyurutu jam'u syartin. Dan syarat tu jamak bagi syarat. Syarat, syurut, jamak bagi syarat. Jadi syaratun mufrad, syurut jamak. Pada lughah wa huwa asyartu tu lughatan al-alamah. Syarat pada lughah dengan makna tanda, alamat ataupun tanda. Wa syar'an, batu sini dalam ni dia ada sebut sikit lah kenapa kenapa syarah dia berpaling daripada perkataan syara'id kepada syurut. Kan dalam matan sebut syara'id, lepas tu dalam syarah dia sebut wasyurutu jam'u syartin, bukannya wasyara'itu. Faham? Sedangkan syara'id jamak syaritah, bukan jamak syarat. Tapi dia berpaling daripada perkataan syara'id kepada syurut. Sebab takrif yang dia akan sebutkan di depan nanti adalah takrif bagi syarat, bukan takrif bagi syaritah. Contoh yang disebut dalam Syekh lah, tak masuk kot. Yang berada sebagai muqaddimah lah untuk dia mentakrifkan syarat. Itu dia berpaling daripada perkataan syara'id kepada syurut. Wa syurutu jam'u syartin wa huwa lughatan al-alamah. Yang mana alamat, mana tanda. Adapun pada syarak ma tatawaqqafu sihhatus salati alaihi wa laysa juz'an minhu. Syarat ni ialah apa yang terhenti ataupun apa yang tergantungnya sah solat atas benda tu, sesuatu yang tergantung sah solat tu atas sesuatu tersebut. Dan walaysa, yani walaysa huwa juz'an minha, dan bukanlah sesuatu tu, ini syarat tu bukanlah ia satu juzuk daripada solat. Bukanlah satu juzuk daripadanya solat. Maka dengan takrif ni ma tatawaqqafu sihhatus solah, iaitu sesuatu perkara yang terhenti ataupun tergantungnya sah solat atas perkara tersebut dan dia bukan juzuk daripada solat. Dengan takrif ni terkeluarlah rukun. Dengan takrif ni terkeluar rukun. Kata syarah wa kharaja bihadzal qaidi ar-ruknu, dan terkeluarlah dengan ini kait mana ni? Walaysa juz'an minha. Walaysa juz'an minha, dia kaitkan bukan juzuk daripada solat. Adapun ma tatawaqqafu sihhatus solah alaihi, takrif rukun pun macam tu juga. Ma tatawaqqafu sihhatus solah alaihi wa huwa juz'un minha. Tu rukun, dia satu juzuk daripada solat. Tapi ada kait walaysa juz'an minha ni, kait ni mengeluarkan rukun. Dia mengeluarkan rukun daripada takrif. Keluarlah dengan kait ni rukun, fa innahu juz'un minas solah. Maka sesungguhnya rukun itu merupakan satu juzuk daripada solat. Baik. Cuma takrif ni ada kusur, kata Muhasyi. Hanya takrif ni ada kata apa? Kusur. Ada kurang ataupun ada singkat. Maknanya dia tak merangkumi benda-benda yang lain. Faham tak takrif ni? Sebab takrif ni, takrif syarat ni hanya kena pada solat. Dia tak kena pada syarat-syarat yang lain. Dia hanya khusus pada syarat solat. Lepas tu kata ada kusur, ada kurang. Faham tak? Ataupun ada had, menghadkan hanya pada solat, hanya pada menghadkan syarat pada syarat solat. Tengok dalam Hasyiah. Kita baca yang ni ikut ini. Qauluhu wa syar'an
ma tatawaqqafu sihhatus salati alaihi. Ai amrun perkara tatawaqqafu sihhatus salati alaihi ila akhirih. Samalah macam tadi ya, kita tak terjemah dia. Dia kata wa hadza ta'rifun li syarti. Dan ini ta'rif ini merupakan ta'rif bagi syarat bin nazari li khususil maqam. Kerana dengan melihat kepada khusus maqam, dengan melihat kepada khusus perbicaraan kita ni. Sekarang ni perbicaraan kita ni perbicaraan solat. Jadi dia ta'rifkan syar'an ma tatawaqqafu sihhatus solah. Faham? Jadi dia tidak luas. Faham tak ta'rif ni? Dia tidak merangkumi syarat-syarat yang lain. Kalau dia kata ma tatawaqqafu sihhatus syai', maka merangkumi syarat solat dan juga syarat-syarat yang lain, bukan khusus dengan solat. Tapi dia ta'rifkan dengan sihhatus solah kerana melihat kepada apa ni perbicaraan sekarang ni adalah pada bab solat. Lalu dia kata wa hadza ta'rifun li syarti bin nazar li khususil maqam. Ini adalah ta'rif bagi syarat dengan melihat kepada khusus perbicaraan kita ni. Walaysa zalika, dan bukanlah yang demikian itu min sya'ni ta'arif. Maksudnya ta'rif syarat dengan melihat kepada khusus maqam itu bukanlah daripada sya'annya, daripada keadaannya ta'rif. Maksudnya ta'rif umum lah. Tapi ini dia khusus dengan bab solat sahaja. Sebab tu dia kata falau qala ma tatawaqqafu sihhatu syai' alaihi wa laysa juz'an minhu lakana aula. Faham? Kalau dia kata syarat tu sesuatu yang tergantung sahnya solat atasnya dan dia bukan juzuk daripadanya, daripada syai', lakana aula. Jadi kalau lakana adalah perkataan itu lebih aula. Lima fi ta'rif. Kenapa kata kalau dia cakap macam ni aula? Lima fi ta'rifihi minal qusur. Kerana apa yang ada pada ta'rifnya itu daripada qusur, daripada singkat ataupun daripada kekurangan, ada kurang. Apa kurangnya? Fa inna ta'rif dia ni qasirun ala syartis solat. Dia hanya qasir, hanya menghadkan ke atas syarat solat sahaja, tidak masuk syarat lain. Jadi yang itu bukanlah sya'annya ta'rif, bukanlah halnya ta'rif. Ta'rif dia umum. Tak umum pada syarat-syarat yang lain lah. Maksudnya dia fa'inahu qasirun ala syarti ta'rif wala yashmalu syarta ghairiha kasaum. Jadi ta'rif ni fa'inahu, ta'rif yang disebut oleh syekh ni, oleh syarah ni, qasirun hanya terhad ke atas syarat solat dan dia tidak merangkumi syarat selain daripada solat seperti puasa. Tidak merangkumilah syarat-syarat puasa, syarat-syarat yang lain. Kemudian kata dia wa kharaja min ta'rifi syarti at-turuq katarkil akli wa nahwihi falaysat bi syurutihi kama sawwabahu fil majmu' li takhsis syuruti bil umur al-wujudiyah. Baik. Kemudian dia kata ni sekarang ni kalau kita ngaji usul itu kan kita bahagikan hukum syarak kepada dua. Hukum syarak terbagi kepada dua, hukum taklifi dan juga hukum wada'i. Jadi hukum taklifi ada 5, hukum syar'i ada 5. Jadi hukum syar'i taklifi ada 5, wujub, tahrim, karahah, ibahah, satu ibahah, ada 5. Lepas tu hukum syar'i wada'i ada 5 juga. Syarat, sabab, mani', sihah dan juga fasad. Ni 5. Dan tiap-tiap satu tu ada dia punya ta'rif. Di situ akan mengajilah ta'rif syarat. Faham tak? Cuma kita akan masuk, dia akan sebutkan ta'rif mani', dia akan sebutkan ta'rif syarat dan dia akan sebutkan ta'rif sabab.
dalam ni, dalam hasyiah ni. Apa ni, wasada Sayyidina Muhammad. Dan yang kita mengaji sebelum ni, takrif tu, takrif syarat tu, ma yalzamu min wujudihi, ma yalzamu min adamihi al-adam, wa la yalzamu min wujudihi wujud wala adam. Itu takrif yang masyhur. Faham? Itu takrif yang masyhur. Cuma dalam ni dia datangkan takrif ni. Faham? Dan takrif ni dia agak mudah sikit lah. Takrif ni dia agak mudah. Jadi disebutlah takrif ni. Sesuai lah untuk mubtadi'in. Faham? Nak faham berbanding dengan takrif tu. Okey. Tapi tak apalah, kita akan tengok. Kita tengok ada satu takrif ni, kita akan tengoklah takrif yang satu lagi. Cuma berlaku khilaf. Adakah syarat ni hanya kena kepada umur wujudiyah ataupun termasuk sekali dengan umur adamiyah? Faham? Itu berlaku khilaf. Maknanya adakah syarat ni kena pada benda yang ada, perkara-perkara yang ada, ataupun termasuk sekali dengan benda-benda yang adamiyah, yang tak ada. Contohnya tarku syai', meninggalkan sesuatu. Tarkul akli, meninggalkan makan. Tarkul kalam, meninggalkan berkata-kata. Kan tark, meninggalkan kan benda tak ada, itu disebut sebagai adami. Faham? Tak ada sesuatu tu disebut sebagai adami. Adakah dak sesuatu tu juga termasuk dalam syarat atau khilaf? Ni faham? Jadi sebahagian fuqaha kata syarat ni hanya tertentu dengan umur wujudiyah sahaja. Umur wujudiyah. Maka tarkul kalam, tarkul tarkul akli, tarkul syarak, apa semua tu tak termasuk dalam syarat. Tidak termasuk dalam syarat. Itu dia masuk dalam mubtilat. Mubtilat tu solat, perkara-perkara yang membatalkan solat. Sebahagian lagi kata masuk juga dalam syarat. Sebab tu ada yang mengira syarat solat antaranya benda-benda tu lah, perkara-perkara turuk, mubtilatus solat. Sebab tu dia kata sini wa kharaja min ta'rifi syarti at-turuq. Keluar daripada takrif syarat ni at-turuq. Apa dia turuk? Benda-benda yang ditinggalkan ni. Katarkil akli, seperti meninggalkan makan, wa nahwihi, dan seperti dan seumpamanya. Umpama makan, meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan berkata-kata. Falaisat min syurutihi, dan bukanlah turuk tu daripada syaratnya. Kama sawwabahu fil majmu'. Kama sawwabahu fil majmu', seperti mana telah ditaswibkan dikata benarkan oleh di dalam kitab Majmu' Imam Nawawi lah, ditaksisi syurut, kerana khususnya tertentunya syarat-syarat tu dengan umur wujudiyah, bil umur al wujudiyah. Falaisat bi syurutihi ya. Falaisa bi syurutin. Domain nak pergi mana? Falaisa bi syurutin. Katarkil akli wa nahwihi falaisat bi syurutin. Bukanlah turuk tu syarat. Kama sawwabahu fil majmu' li takhsisi syuruti bil umur al wujudiyah. Wakilah innaha syurut. Wakilah inna turuk tu syurut juga. Dikatakan turuk tu merupakan syarat-syarat juga. Kama qalahul Ghazali. Ini tahu pandangan Imam Ghazali lah. Maknanya di sisi mereka ni, Imam Ghazali dan yang ikut Imam Ghazali, syarat ni yang kata sesuatu yang ma la budda minhu li sihhati solah, ataupun ma tatawaqqafu alaihi sihhatus syai' wujudiyan atau adamiyan. Sama ada benda tu benda ada wujudi ataupun benda adami. Wa alaihi jaral muhasyi haitsu qala, dan atas ma qalahu al-Ghazali inilah berjalan atasnya oleh muhasyi Syekh Barmawi. Haitsu qala,
apabila dia berkata wa hadza dhaminun li adamil mani' wa huwa sahih. Wa hadza tu kembali kepada apa? Wallahu a'lam, nak tengok kitab Hasyiah lah. Tapi dhamin maknanya merangkumi. Ini merangkumi mungkin takrif tu lah. Wallahu a'lam. Nak tengok kitab dia. Hadza dhamin, ini merangkumi sekali ada mana, ketiadaan mana. Faham tak? Jadi tak ada najis, tak ada apa semua. Ada najis tu kan jadi mana kan? Faham tak? Ada najis, ada hadas. Kan dia jadi mana? Tak ada benda tu. Faham? Tak ada tu tark. Jadi atas apa ni perkataan Imam Ghazali ni, adamul mani' tu termasuk sekali dalam syarat. Adamul mani' tu termasuk sekali dalam syarat. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Atas pendapat Imam Ghazali ini termasuk sekali ada mani'. At-turuq termasuk sekali dalam syarat. Okey. Jadi kalau pendapat yang pertama tadi yang telah ditaswibkan oleh Imam Nawawi dalam Majmu', at-turuq tak termasuk dalam syarat. Walikurbi hadza ta'rif wa suhulatihi adala ilaihi an at-ta'rif al-mashhur. Dan kerana apa ni, kita cakap mudah faham lah. Dan kerana mudah fahamnya ta'rif ni, musannif rahimahullah berpaling kepada ta'rif ni daripada ta'rif yang masyhur. Maknanya dia berpaling daripada ta'rif yang masyhur pergi kepada ta'rif ni, iaitu ma tatawaqqafu sihhatus solat wa laysa juz'an minha. Apa dia ta'rif yang masyhur? Li syarti, adalah berpaling kepadanya kepada ta'rif ni daripada ta'rif yang masyhur bagi syarat, li syarti, bi annahu, dengan bahasanya syarat tu ma yalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun bi dzatihi, fa huwa aksul mani' alladhi huwa lughatan al-ha'il wa syar'an ma yalzamu min wujudihi al-adam wala yalzamu min adami wujudun wala adamun bi dzatihi wa yughayiruhuma ma'an as-sababu alladhi huwa lughatan ma yutawassalu bi ila ghairihi wa syar'an ma yalzamu ma'a min min ke ma'a min ma yalzamu min wujudihi al-wujudu wa min adamihi al-adamu li dzatihi. Tu dalam ni dia ada sebut ta'rif bagi syarat, ta'rif bagi mani' dan ta'rif bagi sabab. Tiga-tiga ni daripada hukum wad'i. Tiga-tiga ni daripada hukum wad'i. Ini nak tengok tarikh ni ya. Ngaji ni ya ini. Ni betul. Okey, kita tengok apa makna syarat. Ini yang biasanya lah. Ma yalzamu min adamihi al-adamu. Syarat itu adalah apa, kenapa ada syarat lah. Maksudnya apa yang lazim daripada ketiadaannya, ketiadaan ma, sesuatu yang lazim daripada ketiadaannya, al-adamu, ai adamul masyru'. Ni faham? Al-adam tu tulislah adamul masyru'.
Sesuatu yang lazim dari ketiadaannya tiadalah masyru'. Sekarang ni solat disyaratkan apa? Taharah. Jadi taharah tu nama dia syarat. Solat tu nama dia masyru'. Solat ni disyaratkan padanya taharah. Jadi taharah tu nama dia syarat, solat ni dinamakan masyru'. Boleh faham? Jadi syarat apa yang lazim daripada ketiadaannya, ketiadaan masyru'. Jadi taharah, kalau tak ada taharah, lazim dia tak ada taharah, tidak ada solat. Lazim tidak ada istiqbalul kiblah, tidak ada solat. Lazim tidak ada tutup aurat, tidak ada solat. Ni faham? Itu maksud ma yalzamu min adamihi al-adam. Ma yalzamu min adamihi al-adam. Wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adam. Dan tak lazim daripada adanya barang tu, maksudnya syarat, tak lazim daripada adanya syarat adanya masyru'. Dan tak lazim juga daripada adanya syarat tak adanya masyru'. Boleh faham? Ada istiqbalul kiblah, boleh jadi antara kita ni hadap kiblat tapi kita tak solat pun. Boleh jadi tak lazim kan? Kita hadap kiblat kita solat, tak lazim. Faham? Kadang-kadang kita istiqbalul kiblah tapi kita nak doa. Jadi tak lazim istiqbalul kiblah nak apa ni ada solat. Dan tak lazim juga tak ada solat. Boleh jadi ada istiqbalul kiblah, ada solat. Jadi ada, boleh jadi dua-dua. Faham? Wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun. Ha? Nak cara. Lizatihi. Lizatihi. Setengah takrif dia tak sebut lizatihi. Faham? Setengah takrif tak sebut lizatihi. Tapi kebanyakannya sebut lizatihi. Kalau macam hari tu kita mengaji al-khulasah pun anak tak sebut pun lizatihi, malah nak apa ni, nak sibukkan dengan lizatihi tu. Lagi nak fahamkan lizatihi tu, lagi tahu tak faham pula yang syarat tu. Maksudnya Sayyidina Muhammad. Okay, lizatihi tu kita faham sekali. Lizatihi tu tinggal dulu. Fahuwa aksul mane'. Syarat ni dia aksu mane'. Apa dia aksu? Dia terbalik dengan mane'. Balik dengan mane' macam mana? Mane' pada lughah, okey, kita ambil pada lughah lughatan al-ha'il. Yang pengapa ni? Penghalang lah, ha'il. Syar'an ma yalzamu min wujudihi al-adamu. Ma yalzamu min wujudihi al-adamu wala yalzamu min adamihi wujudun wala adamun lizatihi. Kan terbalik. Kalau tadi ma yalzamu min adamihi al-adam, yakni ma yalzamu min wujudihi al-adam. Kalau syarat, tak ada syarat, tak ada masyru'. Faham? Mane' apa ni? Ada mane', tak ada mamnu. Okey, ma yalzamu min wujudihi al-adamu wala yalzamu min adamihi wujudun wala adamu li zatihi. Okey, contohnya apa? Ma yalzamu min wujudihi al-adam. Contohnya haid ataupun nifas. Jadi haid ataupun nifas dia mane'. Faham? Lazim daripada ada dia, ada haid, ada nifas, tidak ada solat. Faham? Lazim daripada adanya haid ataupun nifas, tidak ada solat. Sah solat tu tidak ada. Itu maksud dia ma yalzamu min wujudihi al-adam. Faham? Wala yalzamu min adami, dan tak lazim daripada tidak ada mane' adanya solat. Boleh jadi haid tak ada tapi dia tak solat pun. Boleh jadi nifas tak ada tapi dia tak solat pun. Maknanya tak lazim tidak ada mane' ada solat. Tak lazim macam tu. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Boleh faham tak? Mane' tak ada, boleh jadi dia solat, boleh jadi dia tak solat.
Itu yang mudah lah. Apa ni untuk kita faham. Ada contoh lain lagi. Wala yalzamu min adami wujudun wala adamun li dzatihi wa yughayyiruhuma ma'an as-sababu. Dan sabab ni dia berbeza daripada kedua-dua ni. Dia berbeza daripada kedua-dua ni, daripada syarat dan juga mani'. Alladhi, yang mana sabab tu huwa lughatan, pada lughah, ma yutawassalu bihi ila ghairihi, apa yang dibuat dibuat apa dia? Ma yutawassalu bihi, apa yang disampaikan dengan sebabnya kepada selainnya. Macam jalan ni kita panggil sabab lah. Dengan ada jalan ni, torik ni, menyebabkan kita boleh sampai kepada Petronas contoh. Jadi jalan ni sabab. Dia sabab usulina ila ghairihi. Dia duduk sini ada jalan, kita boleh sampai kepada tempat lain. Jadi dia sebagai sabab. Ma yutawassalu bihi ila ghairihi, apa yang dibuat sampai dengannya kepada selainnya. Itu pada lughah. Itu pada lughah. Pada syarak, wa syar'an ma yalzamu min wujudihi al-wujud wa min adamin adam li zatihi. Sebab apa yang lazim daripada adanya ada, apa yang lazim daripada adanya ada benda, dan daripada ketiadaannya ketiadaan benda ataupun sesuatu. Contoh apa ni, zawalu syams. Zawalu syams lazim daripada tergelincir matahari adanya wujub as-solah. Lazim daripada tergelincirnya matahari adanya wujub solah. Dan lazim daripada tidak ada zawal ni, tergelincir matahari, tidak ada wujub solah. Faham? Sebab ada dia, ada benda. Tak ada dia, tidak ada benda sesuatu tu. Ni faham? Ada zawal, ada wujub. Tidak ada zawal syams, tidak ada wujub. Dia lazim. Faham tak? Dia lazim macam tu. Contoh apa? Iaitu kita bagi contoh al-iskar. Lazim ada iskar, lazim ada tahrim. Lazim tidak ada iskar, tidak ada tahrim. Memabukkan tu. Jadi suatu benda tu ada memabukkan, jadi adalah benda tu jadi haram. Tak ada tahrim, tak memabukkan tu jadi apa ni, dia tak haram. Kemudian dia nak terangkan li zatihi tu. Sebahagian kitab dia tak datangkan li zatihi. Aku tak silap Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari apa ni, dia hazafkan li zatihi. Li zatihi tu. Apa kita tengoklah sini. Maksud li zatihi wa qawluhum li zatihi raji'un li syaqqaini. Maksud li zatihi itu kembali kepada dua syaq. Apa ni nak cakap macam. Maknanya yalzamu min adamil adam satu, wala yalzamu min wujudihi wujud wala adam satu. Itu syaq awal, satu syaq yang kedua. Li zatihi tu kena dua-dua sekali. Raji' di syiqqain ni syiqqain. Dua. Syiqqain kan? Tukar pula. Okey. Fa qawluhum fi ta'rifi syarti ma yalzamu min adamil adam, ay
li dzatihi. Lepas tu bawah tu wala yalzamu min wujudi wujud li dzatihi juga. Faham tak? Jadi li dzatihi itu bukan hanya pada hak belakang tu je. Ma yalzamu min adamihi, kena tulis kan tu. Yalzamu min adamihi al-adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun. Maksud Syekh tadi ma yalzamu min adamil adam, ini satu bahagian. Wala yalzamu min wujudihi wala wujudun wala adam, ini satu bahagian. Ma yalzamu min adamil adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adam li dzatihi. Jadi li dzatihi ni bukan hanya merujuk kepada yang pertama ni saja, tapi li dzatihi ni kedua-dua sekali. Maknanya kita kaitkan dua-dua sekali. Ma yalzamu min adamil adam li dzatihi wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun li dzatihi juga. Itu maksud dia rojek kepada kedua sekali. Wa qawluhum li dzatihi raji'un li syiqqaini. Fa qawluhum fi ta'rif, maka perkataan mereka para ulama pada ta'rif syarat fi ta'rif syarti ma yalzamu min adamil adam ay li dzatihi. Maka perkataan tu macam tu, fala yalzamu min adamihi al-adam li dzati. Apa yang lazim daripada ketiadaannya, ketiadaan masyrut ataupun sesuatu benda yang disyaratkan tu, li dzatihi. Fala yaridu faqidut tahurain, maka tidak datang i'tirad, tidak datang i'tirad oleh faqidut tahurain berkenaan dengan masalah faqidut tahurain. Orang yang tidak ada dua alat bersuci, air tak ada, tanah pun tak ada untuk tayamum. Dua-dua tak ada. Dua alat yang digunakan untuk bersuci, dua-dua tak ada. Li'annahu wa illam yalzam min adami taharah fihi adamus salah. Okay. Lakin laisa dzalika li dzati syarti bal li hurmatil waqt. Okay. Jadi faqidut tahurain, dia tak ada taharah. Faham? Faqidut tahurain ini dia tidak ada taharah. Taharah syarat. Solat masyrut. Kan? Taharah syarat, solat masyrut. Jadi tadi dalam takrif apa? Ma yalzamu min adamihi al-adam, tak ada syarat, tidak ada masyrut. Tapi sekarang ni orang ni tidak ada taharah, dia tidak ada syarat. Tapi kenapa masyrut tu ada? Faham tak? Maknanya solat tu ada. Itulah nak wajah nak i'tiradnya. Jadi tidak ada i'tirad di sini. Sebab apa ni, ada masyrut di sini bukannya li dzati syarti. Faham? Bukan disebabkan diri syarat tu, tapi disebabkan benda lain, li hurmatil waqt. Boleh faham tak? Sebab tu dikaitkan li zatihi. Bila kita tidak datang i'tirad, fala yaridu faqidut tahurain li'annahu wa illam yalzam, tidak lazim min adamit taharah li'annahu wa illam yalzam min adamit taharah fihi fi faqidut taharain, ini tak lazim daripada ketiadaan taharah, ketiadaan solat. Sepatutnya tak ada taharah, tak ada solat. Faham tak? Dia lazim macam tu. Tapi yang ni tak lazim pula.
Tapi sini masalah sini lakin laisa zalika lidzati syarti. Bukanlah masalah tak lazim ni, tak lazim daripada ketiadaan taharah, ketiadaan solat di sini bukanlah kerana diri syarat, tetapi kerana li hurmatil waqt, kerana suatu benda yang lain. Betul maksud dia lidzatihi. Ini payah sikitlah. Dia faham ah? Wa qauluhum wala yalzamu min wujudihi wujudun ay lidzatihi. Sama juga lidzatihi. Fala yaridu idza daqal waqtu fa innahu wa in lazima min wujudi syarti wujudu shalah hina idzin lakin la lidzati syarti bal lidzikil waqt. Kan tadi hak syiq yang kedua tu kan, kita cakap tak lazim ada syarat ada solat, kan? Maknanya kita kata kalau tak ada syarat tidak ada solat. Kalau tak ada taharah tak ada solat. Taharah ni syarat, solat ni masyrut. Faham? Jadi tak lazim, bukan tak lazim, lazim tidak ada syarat, tidak ada solat. Syarat tak ada, solat tak ada. Faham? Dan tak lazim ada syarat ada solat. Dia faham? Tak lazim ada syarat ada solat. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Ada orang yang ada taharah, ada wuduk, tapi dia tak solat. Contohnya dia baca Quran, ataupun dia saja-saja duduk dalam keadaan berwuduk, kan, nak ambil kelebihan tu. Jadi tak lazim ada syarat ada solat. Tapi masalah ni, masalah yang disebut ni, ada syarat lazim kena solat. Jadi nampak berbeza lah dengan takrif. Masalah ni masalah dzikul waqt. Sempit dah waktu. Waktu yang ada cukup untuk solat, maka waktu tu wajib dia solat. Syarat ada dan dia wajib solat. Ada wuduk dah dan dia wajib solat. Sedangkan tadi kita kata tak lazim ada syarat ada solat. Tapi kenapa ni kena lazim ada solat pula? Tu dia sebut sini. Yang dia lazim solat tu bukan disebabkan diri syarat, tapi disebabkan benda lain. Lidhiqil waqt. Disebabkan sempit waktu tu. Bukan, kalau syarat tu memang dia macam tu dah. Kalau melihat kepada diri syarat, ada syarat tak lazim ada masyrut. Faham? Ada syarat tak lazim ada masyrut. Tapi pada masalah ni ada syarat tapi lazim kena ada masyrut. Tapi lazim di sini yang muqtadi ada masyrut tu bukannya syarat tu sendiri, tapi disebabkan hurmat apa ni dhiqul waqt, disebabkan sempit waktu. Wa qauluhum, tolong sekali lagi, wala yalzamu min wujudihi wujud ay li dzatihi. Maka fala yaridu ma, masalah tak datang i'tirad, masalah idza dhaqal waqt, apabila sempit waktu. Fa innahu, maka sungguhnya, wa in lazima min wujudi syarti, dan jika lazim daripada adanya syarat, lazim adanya solat. Jadi bersalahan dengan takrif syarat. Di sini lazim ada syarat, lazim ada solat. Hina idzin, ketika itu, ketika dzikil waqt. Hina idzaqal waqt, lazim ada syarat ada solat pada masalah ni. Lakin la lidzati syarat, bukan disebabkan diri syarat, bal lidzikil waqt, tetapi disebabkan sempitnya waktu. Maknanya bukan dizatihi. Sebab tu dia kaitkan dizatihi. Ni faham? Wa qauluhum wala adamun lidzatihi. Ini la yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun, pun sama juga, wala adamun lidzatihi. Ay wala yalzamu min wujudihi adamun lidzatihi. Wala yalzamu min wujudihi adamun lidzatihi. Fala yaridu ma law kana hunaka mani'un kanajasatin fa innahu wa in lazima min wujudi syarti adamus shalah lakin la lidzati bal li wujudi al mani'. Faham atas tu, dia faham sini. Dan kata ulama kata ulama pada takrif tu wala adamu lidzati ay wala yalzamu, tak lazim daripada wujudnya syarat, tidak adanya masyrut. Maknanya kadang ada kadang tak ada. Tapi ada keadaan syarat ada, tapi lazim tak ada masyrut.
taharah ada dah, tapi memang solat tu memang tak ada. Sedangkan kita kata kalau ada syarat boleh jadi ada solat, boleh jadi tak ada solat. Tapi ada satu keadaan taharah ada, syarat ni ada, tapi solat memang tak ada, tak jadi, tak sah solat tu. Okay. Jadi yang tu masalah ni bukan melihat kepada diri syarat, tapi disebabkan ada mana benda lain. Benda lain. Fala yaridu, maka tidak datang apa ni i'tirad ma law masalah law kana hunaka mani'un, kalau ada di sana mani' kana najasatin seperti najis. Fa innahu, maka sesungguhnya wa in lazima, jika lazim min wujudi syarti, lazim daripada wujudnya syarat, adamu, lazim adamu solah. Faham? Tak ada solat tu. Sedangkan kita kata tak lazim jadi. Ada syarat, boleh jadi ada solat, boleh jadi tak ada solat. Bukannya lazim. Tapi sini lazim. Lazim ada syarat tapi tak ada solat. Tapi tak lazim di sini, lazim di sini la li zatihi, la li zati syarti. Lakin la li zatihi bal li wujudin mani'. Tetapi sebab ada mani'. Bukan disebabkan diri syarat. Wa kadza yuqalu ala zatihi fi ta'rifil mani' wa ta'rifis sabab fa ta'ammal. Dan begitulah dikatakan pada takrif mani' dan juga pada takrif sabab. Dikatakan pada zatihi itu, li zatihi itu kan pada semua takrif itu. Itulah dikatakan pada takrif mani' dan juga pada takrif sebab. Dia bagi contoh yang syarat saja. Kadang-kadang ada setengah kitab dia bagi contoh juga masalah apa ni syarat zakat haul. Syarat zakat apa ni? Haul. Lepas tu syarat zakat haul. Lepas tu dengan sebab sampai nisab. Syarat zakat haul dengan sebab sampai nisab. Itu betul itu. Haul syarat sampai nisab sebab. Jadi kat situ dia jadi wajib. Faham? Itu yang jadi dia lazim wajib. Tapi lazim di situ bukannya disebabkan syarat tu, tapi disebabkan dia muqarin, dia berserta dengan sabab. Faham? Sebab kalau diri syarat, dia tak lazim ada syarat, ada masyrut. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Faham? Lepas tu kalau lihat kepada haul tu saja, boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Tapi sebab dia dah berhubung dengan sabab, iaitu sampai nisab, maka wajib ketika tu. Dia ada muqaranah dengan sesuatu yang lain. Maknanya dia bukan li zatihi, tapi ada sebab yang lain. Apa? Ulang-ulang tu susah sikit kat li zatihi ni. Jam 5 minit. Tengok sikit dia. Apa ni? Walaysa juz'an minhu. Qauluhu walaysa juz'an minha ay li'annahu kharijun 'anil mahiyah allati hiya haqiqatus solah masalan. Jadi walaysa juz'an minha, jadi syarat tu bukan juzuk daripada solat. Kerana apa? Kerana syarat tu dia terkeluar daripada mahiyah. Apa dia mahiyah? Allati hiya haqiqatus solah. Yang mana mahiyah tu adalah hakikat solat. Jadi dia terkeluar daripada hakikat solat. Lepas tu qauluhu wa kharaja bihadzal qaidi, keluar dengan ini qaid, ai qauluhu wa laysa juz'an minha.
Itu masuk qaid tu. Wa kharaja bi hadzal qaid ay qawluhu wa laysa juz'an minha. Keluar dengan ini qaid, maksudnya laysa juz'an minha ar-ruknu. Wa qawlu ar-ruknu fa'ilu kharaja. Dia tolong satu-satu. Jadi mudahlah. Wa qawluhu fa innahu juz'un minas shalah. Yang ni ta'lil. Dia kata fa fi quwwati, selalu disebut fa fi quwwati ta'lil. Jadi selepas dia tu maknanya nak dia jadi sabab. Dia jadi ta'lil bagi kalam yang sebelum tu. Maknanya dia kata terkeluar dengan ini kait walaysa juz'an minha tu ar-rukun. Sebab apa rukun tu terkeluar? Kerana sesungguhnya rukun tu merupakan satu juzuk daripada solat. Fa innahu juz'un minas solat. Ta'lil li qawli wa kharaja bi hadzal qaidi ar-ruknu. Wal hasilu, buat khulasahnya, anna rukna yujami'u syarta. Khulasahnya rukun tu dia berhimpun dengan syarat, bersama dengan syarat fi anna kullan minhuma tatawaqqafu alaihi sihhatus solah. Dia berhimpun dengan syarat, sama dengan syarat pada bahawasanya pada tiap-tiap daripada kedua-duanya rukun dan syarat tu tergantung ataupun terhenti atasnya sah solat. Nak sah solat mesti ada rukun, mesti ada syarat. Baik, apa beza antara rukun dan syarat? Wa yufariquhu fi anna syarta laisa juz'an minha war rukna juz'un minha. Dan beza dia apa? Beza rukun dengan syarat ni, wa yufariqu ar-ruknu hu tu asyarta fi, berbeza pada syarat ni bukannya juzuk daripada solat, dan rukun merupakan satu juzuk daripada solat. Kalau kata-kata khatib, wa qala khatib ar-ruknu kasyarti fi annahu la budda minhu wa yufariqu fi anna syarta huwa alladhi yataqaddamu ala salat wa yajibu istimraruhu fiha katuhri wa satri warruknu warrukna ma tashtamilu alaihi salah karruku' was-sujud. Fa asyara ila anna bainahuma ijtima'an wa iftiraqan. Ni nampak ah? Masuk secara permasalahan lagi. Kita tengok ibarat je lah, dari segi ibarat. Baik, kata syarah asyartul awal taharatul a'dha' minal hadas. Kata syarah asyartul awal itu taharatul a'dha', suci anggota daripada hadas. Lepas tu syarah tambah, selepas tu dia syarahkan, dia kata al-asghari wal akbari indal qudrah. Masuk hadas tu hadas kecil dan juga hadas besar. Suci itu ketika mampu, ketika kuasa untuk untuk menyucikan diri daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Maknanya adalah ketika tak ada kudrah, iaitu faqidut tahurain. Lepas tu dia sebut selepas tu wa amma faqidut tahurain fa salatuhu sahihatun ma'a wujubil i'adati alaihi. Adapun orang yang kehilangan dua alat bersuci, air tak ada, lepas tu debu tanah pun tak ada. Nanti kita akan tengoklah suar gambaran masalah dia macam mana. Maka fa salatuhu sahihatun, maka solat orang ni sahihah ma'a wujubil i'adati alaihi, serta wajib ulang solat yang dilakukan. Kemudian tengok ibarat sikit, kita nak tengok ibarat aja, masalah dia akan jadi banyak. Qauluhu taharatul a'dha' tu. Taharatul a'dha'. Kana al-aula kata Muhashi rahimahullah
kana al-aula an yahdhif al-a'dha. Aulanya musannif dia hazalkan lafaz a'dha. Wa yaqul, dan dia kata an yahdhifa wa yaqula at-taharatu. Dia sebut taharah kan? Dia tak sebut taharatul a'dha. Sebab apa aula hadaf? Li'annahu, kerana apa ni, lafaz tu atau perkataan dia tu yuhimu, dia bagi waham annal murada taharatu a'dha'il wudu min al hadasil asghar, li'anna al mutabadar min al a'dha'ul wudu faqat al arba'ah allati hiya al wajhu wal yadani wal ra'su wal rijlan wal rijlan. Kerana dia bagi waham, kata-kata musannif ni bagi waham, yang dimaksudkan dengan taharatul a'dha' di sini adalah taharah a'dha'il wudu, suci daripada anggota-anggota wudu, daripada hadas kecil. Karena itulah yang segera faham daripada a'dha'. Karena yang segera faham daripada a'dha' adalah a'dha' wudu sahaja, yang 4 tu, iaitu wajah, tangan, kepala dan juga kaki. Walaysa kadzalik, walaysa al-amru kadzalik, dan bukanlah perkara tu macam tu. Balil murad taharatu jami'il badan minal hadasil akbar wa a'dha'i al-wudu minal hadasil asghar. Faham? Bila disebut taharatul a'dha', maknanya orang akan faham apa? Suci daripada a'dha' wudu yang 4 tu. Faham? Jadi seolah tak termasuklah hadas besar, sedangkan nak kata suci daripada apa ni, hadas kecil dan juga hadas besar. Sebab tu syarah dia letak al-asghar wal akbar. Betul, dia kata wal amru laisa kadzalik, walaysa al-amru kadzalik. Bahkan yang dimaksudkan adalah suci daripada suci keseluruhan badan daripada hadas besar, dan suci apa ni, anggota wuduk daripada hadas kecil. Wa fi kalami ima'un ila anna al-murad bil hadas al-amru al-i'tibari li annahu alladhi yahullu bil a'dha fatatahhara minhu. Fatu falau shalla bil hadas ma'al qudrah. Ini masuk permasalahan, kita akan sambung nanti lah. Masuk permasalahan berkenaan dengan hadas dan juga dan permasalahan berkenaan dengan najis, hukum najas. Suci daripada hadas, iaitu masuk dengan hadas tu hadas kecil dan juga hadas besar, dan suci daripada najis pada pakaian dan juga pada badan dan juga pada tempat. Suci daripada najis pada pakaian, badan dan juga tempat. Allah Ta'ala itulah yang ada terkait ini.